Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nabda hazal majlis qiraati ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Amma ba'. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, marilah kita sama-sama rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas limpah kurnia serta keizinan daripadanya dapat kita bersama-sama di rumah Allah pada malam ini, dan dapat kita bersama-sama melapangkan masa berada di dalam majlis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan kita jalan untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita syukur kerana kita dah diberi kesempatan berada memasuki dalam satu bulan yang sebenarnya besar kelebihan di sisi Allah Ta'ala. Itu kita berada pada bulan Zulhijjah. Mungkin tidak ramai daripada kita yang menyedari bahawa bulan Zulhijjah juga adalah merupakan satu bulan yang cukup besar kelebihannya di sisi Allah Ta'ala. Selain daripada bulan Ramadan, bulan Muharram, maka Zulhijjah juga ada kelebihan tersendiri yang disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma min ayyamin a'zamu indallah wa la ahabbu ilaihi minal amal fihinna min hadhil ayyamil ashr. Yang mana dalam hadis ini menceritakan tentang besarnya kelebihan 10 hari yang pertama ini. Hari ini dah hari ke berapa, tuan-tuan? 2. Sempat lagi. Sempat lagi untuk kita memenuhi ruang-ruang baki-baki hari yang terakhir di dalam 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah ini. Ma min ayyamin a'zama indallah. Tak ada hari yang daripada hari-hari yang ada ni yang lebih besar di sisi Allah Ta'ala. Kelebihannya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang aku suka beramal padanya melainkan fi inna min hadhil ayyamil ashr, pada 10 hari dalam bulan ni. Cuma dalam hadis ni tidak disebutkan bulan apa. Maka ulama berpandangan
Ada pendapat yang mengatakan 10 hari terakhir, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ada pandangan yang mengatakan 10 itu ialah 10 hari dalam bulan Muharram. Dan ada pandangan yang mengatakan 10 yang dikatakan dalam hadis ini ialah 10 hari pertama di dalam bulan Zulhijjah. Dan kebanyakan ulama, majoriti ulama berpandangan bahawa yang dinyatakan dalam hadis ini min hadhil ayyamil ashr ini ialah membawa maksud 10 hari pertama di dalam Zulhijjah, yang paling besar kelebihannya. Bahkan dalam Al-Quran dinyatakan dalam surah Al-Fajr, wal fajr wa layalin ashr, demi waktu fajar, wa layalin ashr, 10, dan demi malam, 10 malam. Ayat ini 10 ini dalam surah Al-Fajr ini membawa maksud kepada 10 hari di dalam bulan Zulhijjah. Jadi apa kelebihan yang ada di dalam bulan Zulhijjah ini? Yang besarnya ada 3. Ni saya cerita mukadimah ini tuan-tuan, sebab kita pun berada di bulan Zulhijjah dan kita akan menyambut Aidil Adha pada minggu hadapan. Jadi mungkin kita ambil kesempatan sedikitlah. Lagipun surah Takwir ni saya ingat ada 3 ayat je lagi, 2 ke 3 ayat je nak habis dah surah Takwir ni. Jadi kita ambil sikit lah. Boleh ke tuan-tuan? Boleh Baik. Jadi dalam ayat itu jelas menerangkan tentang, ditujukan kepada 10 hari yang pertama di dalam bulan Zulhijjah. 3 kelebihan yang besar yang terdapat di dalam Zulhijjah itu. Apa dia? Yang pertama, Yaumul Arafah, hari Arafah. Hari Arafah pada 9 Zulhijjah. Hari apa jatuh 9 Zulhijjah? Kalau ikut yang Malaysia punya lah, kita raya pada 10 Zulhijjah, hari Jumaat. Bermakna 9 Zulhijjah kita ialah pada hari Khamis. Tapi kelebihan hari Arafah itu khusus untuk mereka yang berwukuf di Arafah, melainkan kelebihan yang ada bagi kita yang tidak berwukuf ialah berpuasa sunat pada 9 Zulhijjah, hari Arafah itu. Terbalik pula, bagi orang yang berwukuf di Arafah tidak disunatkan untuk berpuasa Arafah. Tapi bagi kita yang tidak berwukuf atau tidak mengerjakan haji, sunat bagi kita yang berada di tanah halal ni untuk kita berpuasa sunat pada hari Arafah. Itu yang pertama. Yang kedua, Yaumun Nahar. Kita melakukan ibadah korban. Hari kita melakukan ibadah korban 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Ini adalah merupakan satu yang besar lah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah yang tertua sekali dari banyak ibadah yang dilakukan, antaranya termasuklah ibadah korban ini. Kerana ibadah korban ini semenjak bermulanya daripada anak Nabi Adam alaihissalam, bagaimana dirakamkan dalam surah Al-Maidah, watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq id qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar, sehinggalah akhir ayat. Itu cerita tentang ibadah korban. Cuma tahun ini ibadah korban kita agak berbeza sedikit lah, norma baru. Sini tak buat tak mampu. Tak buat bukan tak ada nak korban, ada je nak korban. Tapi sebab kita terikat dengan SOP, jadi kita akurlah. Mungkin setengah orang beranggapan kenapa dia buat SOP ni, menyusahkan orang nak beribadah. Tapi yakinlah tuan-tuan, tidak ada niat
pun untuk kita buat SOP ni menyusahkan orang. Sebenarnya itulah maslahah kita bersama. Tuan-tuan, kita belum selesai lagi, menang lagi dalam melawan COVID-19. Teruskan ikut SOP yang ditetapkan. Kes nampak gayanya tak cantik dia punya bilangan dia tu sebagaimana awal-awal PKPP dulu. Jadi jangan kita rasa boleh langgar suka hatilah SOP ni. Termasuklah kita di masjid ni, jaga. Masjid ni, kluster masjid ni kita dah rasa dah bagaimana tuhmahan orang. Bagaimana tuhmahan orang yang asal mula-mula dulu, kluster terbesar dulu, kluster masjid jemaah tu, di Seri Petaling tu, macam-macam yang tuhmah pada jemaah, macam-macam lah. Kita tak mahu, tuan-tuan. Kalau boleh, biarlah kita sama-sama pelihara kesucian masjid supaya tidak dicemari dengan tuhmahan-tuhmahan. Jadi akulah ibadah korban, kalau terikat dengan SOP, mampu laksanakan, silakan. Kalau tak mampu, apakan daya, tangguhlah tahun depan. Mudah-mudahan tahun depan kita bebas daripada COVID ini. Tuan-tuan korbanlah berapa banyak, 10-20 ekor pun tak apa. Nak korban 100 ekor pun silalah. Tahun ni tak boleh nak korban kat rumah, tak boleh nak korban dekat pejabat, tak boleh. Semua tak boleh. Yang boleh masjid dengan surau je. Mana boleh, kami dah biasa buat dengan keluarga tiap-tiap tahun dah. Nak buat kat masjid, masjid tak bagi. Masjid pun kira juga. Dia pergi jumpa masjid, masjid boleh tak kami nak. Kami yang ada ni pun jenuh dah. Nak tambah seekor lagi kata ni. Dia kata terpulanglah atas budi bicara masjid. Kalau masjid mampu, silakan. Sebab petugas yang dibenarkan pun terhad, 20 orang dalam satu masa. Nak numbang, itulah yang nak numbang lembu, itulah nak motong, itulah nak lapah. Silat langkah, kita yang terkorban. Jadi akurlah, sabar banyak. Kita dah buat ibadah korban dah sepanjang, dah tiap-tiap tahun, dah tahun ini saja kita diuji, maka kita bersabarlah atas ujian Allah Ta'ala. Okey, itu adalah yang kedua, iaitu korban. Dan yang ketiga yang ada di dalam 10 hari pertama Zulhijjah ini, iaitu disebut Yaumut Tarwiyah, hari Tarwiyah. Bagi kita yang tidak mengerjakan ibadat haji, kita mungkin tak rasalah apa-apa hari Tarwiyah ini. Hari Tarwiyah ini apa dia? 8 Zulhijjah. Kalau ikut sejarah asal, pada 8 Zulhijjah itu Nabi akan ke Mina dulu. Lepas tu 9 baru ke Arafah. Wukuf, kemudian 10 baru ke Mina balik. Tapi kita untuk memudahkan pergerakan, maka terus ke Arafah dan terus ke Mina pada 10 petang 10 Zulhijjah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah merupakan amalan ataupun peristiwa yang berada di dalam 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah. Yang perlu kita ambil pengiktibaran betapa besarnya kelebihan dalam 10 hari yang pertama. Kemudian apa yang perlu kita lakukan apabila berada pada 10 hari yang pertama ini? Yang pertama disebutkan dalam sambungan hadis itu tadi, fa'aksiru fi inna minat ta'lil wat takbir wat tahmid. Perbanyakkanlah kamu akan taklil la ilaha illallah. Wat takbir, bertakbir, bukan takbir raya. Takbir raya bermula daripada 10 Zulhijjah. Yang dikatakan takbir ini takbir biasa, Allah Akbar, Allah Akbar. Kita zikir Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Perbanyakkan zikir Allah Akbar, Allah Akbar. Wat tahmid, kita mengucapkan alhamdulillah. Sebut alhamdulillah banyak-banyak. Jadi amalan yang pertama yang dianjurkan untuk kita penuhi dalam bulan Zulhijjah ialah memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain takbir raya lah, sampai masa takbir raya kita takbir raya. Jadi amalan di bulan Zulhijjah 10 hari pertama ini kita kena tambah sikit gandaan tu. Kalau kita jarang-jarang baca Quran, jarang-jarang buat sembahyang sunat, jarang-jarang bersedekah,
gunakan kesempatan 10 hari pertama Zulhijjah ini, kita buat amalan tu, tambahkan. Macam kita buat bulan Ramadan. Bila bulan Ramadan kita tambahkan amalan berbeza sebagaimana amalan-amalan sebelum tu. Itu yang pertama. Yang kedua apa dia? Yang kedua, berpuasa sunat. Nabi anjurkan kepada kita berpuasa sunat bermula 1 Zulhijjah sampailah 9 Zulhijjah kalau mampu. Kalau mampu. Kalau tak mampu, buatlah yang mana boleh. Sekurang-kurangnya adalah kita berpuasa sunat mana-mana hari di antara 1 hingga 9 Zulhijjah. Tak mampu juga puasa sunat, sekurang-kurangnya janganlah kita menambahkan dosa kepada Allah Ta'ala dalam bulan Zulhijjah ini. Bukan Zulhijjah sajalah, bulan-bulan yang lain lah. Maknanya kita tak dapat nak tambah amal ibadah, jangan pula kita menambah dosa. Itu maksudnya. Sekurang-kurangnya begitulah amalan kita. Dan yang ketiga, sudah pastilah amalan yang dituntut di dalam bulan Zulhijjah ini tidak lain tidak bukan, iaitu amalan kita melakukan ibadah korban sebagaimana yang disebutkan pada awal tadi. Itulah sedikit sebanyak kelebihan di dalam bulan Zulhijjah, khususnya pada 1 hingga 10 Zulhijjah ini, tuan-tuan. Jadi rebutlah peluang, tuan-tuan. Allah bagi kesempatan kepada kita bulan Ramadan ada 10 hari terakhir. Mungkin ada dari kalangan kita yang terlepas, sibuk, tak sempat. Maka Allah bagi kesempatan kepada kita ada 10 hari pertama dalam Zulhijjah, maka kejarlah amal ibadah pada 10 hari pertama ini. Semoga ia menjadi bekalan berguna kepada kita bila bertemu Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Okey, tuan-tuan, itulah serba sedikit tentang kelebihan kita berada pada 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Dan ingat, Zulhijjah ini adalah merupakan bulan yang terakhir dalam kalender Islam, kalender Hijriah. Maknanya habis saja Zulhijjah, maka bermulalah tahun yang baru, tahun Hijriah yang baru. Zulqa'dah, Zulhijjah. Habis tu masuklah Muharram. Kita akan masuk pada 1442 Hijriah. Seperti kita kata kita berada di penghujung tahun lah. Walaupun hakikatnya kita duduk di tengah, tapi dalam kalender Hijriah sebenarnya kita dah berada di penghujung tahun. Sebab kita tak biasa dengan kalender Hijriah. Itulah, tuan-tuan. Baik. Jadi insya-Allah kita kesempatan yang ada kita sambunglah, tuan-tuan. Kita habiskanlah, ayat pun tak banyak dah. Pada muka surat 86. Muka surat 86 pada perenggan yang ketiga, ayat yang ke-27. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, in huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, iaitu bagi siapa di antara kamu yang mahu menempuh jalan yang lurus. Sambungannya, in huwa liman syaa'a minkum ay yastaqim. Ayat ini menegaskan bahawa Al-Quran adalah peringatan kepada semua makhluk. Al-Quran mengingatkan perkara yang bermanfaat. Ia mengancam mereka agar jangan melakukan perkara yang tidak baik. Al-Quran inilah panduan kita, peringatan. Dalam kehidupan kita pun begitu banyak peringatan-peringatan yang dihantar kepada kita. Dalam situasi PKPP ini hari-hari ada sahaja peringatan-peringatan yang disampaikan oleh pihak-pihak berkuasa kepada kita supaya kita beringat. Jaga SOP ni, tidak mustahil akan diwajibkan pula pakai mask ni. Sekarang dah nampak longgar dah, orang pun tak apa-apa nak pakai. Sejadah pun tak apa-apa nak bawa. Ni bagus, ni datang masjid sejadah dah siap dah. Tapi bukan bermakna sejadah dah siap ni tuan-tuan tak perlu bawa sejadah, tu kena faham.
Maknanya sejadah ni ialah tanda itulah tempat sembahyang. Jadah kena bawa. Macam nak marah pula kan. Sebab nampak macam longgar. Orang pun ambil tak kisah, ya. Kita tak tahu. Ini pun dah dengar-dengar ura-ura di Teluk Intan ni macam tapi tak tahulah betul ke tidak. Kita pun tak berani cakap lah, ya. Wallahualam. Tapi berjaga-jaga, kita tak tahu. Ada yang pakai gelang merah ke ni? Tak ada. Mana dah tahu kan. Ya. Dia benda nak jadi ni tuan-tuan. Memang kita kata alah tak ada apa, ya pasal tak jadi. Kalau dah jadi, ya, tu peniaga yang makcik gelang merah, gelang pink tu, tak tahulah berapa banyak kena maki hamun ni. Orang doa ke apa ke tak tahu. Bayangkan peniaga tu sampai orang tak datang dah kedai dia. Dia rugi. Sebab orang tak berani dah pergi. Bukan kedai yang dia pergi saja. Kalau tak silap mungkin satu Medan Selera tu kot. Tempat yang kedai-kedai lain-lain kot. Pun orang tak berani pergi dah. Sebab pasal dia datang. Tambah pula bila dapat tahu bahawa dia memang positif. Katanya memang positif dan ada di hospital sekarang di Ipoh. Wallahualam lah. Kita tak tahu. Ini yalah kita tak doa lah kan. Kita tak doa, tapi kita kena ada usaha dan ikhtiar. Usaha dan ikhtiar. Saban hari dia orang bagi peringatan. Jaga SOP, jaga jarak, jaga SOP, jaga jarak. Dan yang lain-lain lagi lah. Tapi itulah yang ingatlah. Yang ambil indah tak indah, ikut dia. Jadi peringatlah kita sama-sama tuan-tuan. Itu dalam aspek dunia memang kena diperingatkan. Asalnya kena kuarantin di rumah, akhirnya diwajibkan siapa yang balik je kena kuarantin di pusat yang ditetapkan. Sebab tak mau patuh. Tara diingatkan, siapa yang balik kena duduk di rumah, kuarantin, jangan keluar, jangan bergaul dengan siapa. Diperingatkan, bukan tak diperingat. Tapi itulah manusia namanya. Itu antara kita dengan situasi sekitar di dunia ini. Begitu juga kita dalam situasi kita nak bertemu dengan Allah Ta'ala di akhirat kelak. Sudah pastilah ada peringatan yang Allah bagi kepada kita. Nak jalan, nak bertemu dengan Allah Ta'ala, nak menuju syurga Allah Ta'ala ini di akhirat kelak nanti, Allah sediakan ada peringatan. Jaga, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dalam pada kita jalan-jalan, Allah peringat, jangan ikut jejak langkah syaitan. Apabila kita dah nampak lari itu, peringat balik, jangan ikut jejak langkah syaitan. Wow, kita sedar, aku dah jauh dah ni. Dah rasa macam nak pergi ke lorong tepi dah ni. Ingat balik, patah balik, peringat balik. Sebab itu sembahyang kita diperingatkan hari-hari. Hayya 'alal solah, hayya 'alal falah. Masuk je waktu sembahyang diperingatkan dengan azan. Hayya 'alal solah, mari menuju kejayaan, mari sembahyang. Walaupun orang tahu pun sembahyang tu tak sabit azan pun orang tahu memang hari-hari kena sembahyang, tapi diperingatkan. Sehari 5 kali kena peringat sembahyang. Begitulah situasi manusia. Kita perlu diperingatkan, dan peringatan yang paling besar bagi kita tidak lain tidak bukan ialah Al-Quran. Allah sebutkan dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan peringatan Allah. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an liyadhakkaru wa ma yaziduhum illa nufura. Sungguhnya kami dah sebut berulang-ulang kali fi hadzal Quran, dalam Al-Quran, banyak kali dalam Al-Quran. Sama ada yang Allah sebut itu berbentuk perintah untuk dibuat sembahyang ke contohnya, ataupun yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran perintah yang berbentuk larangan, kamu kena tinggalkan. Wala taqrabuz zina, janganlah kamu hampiri zina. Bagai contoh, Allah sebut berulang-ulang dalam Al-Quran. Tujuan apa? Liyadzakkaru, untuk aku bagi peringatan kepada kamu, supaya kita beringat tuan-tuan. Kita ni manusia.
Bukannya taraf kita ni taraf malaikat. Pasti ada ketikanya kita akan lalai dan leka. Tu pun bukan kita boleh jadikan sebagai alasan untuk kita lari daripada perintah Allah Ta'ala. Allah peringat, liyazakaru, tujuannya aku berulang-ulang ini, Allah kata, tidak lain, liyazakaru, supaya aku nak bagi peringatan kepada kamu. Tapi apa jadi? Wa ma yaziduhum illa nufura. Namun begitu tidak menambahkan apa-apa kepada mereka, melainkan ramai yang lari, tak mau dengar, tak mau ikut apa yang Allah Ta'ala sebut ni, pengajaran, peringatan daripada Al-Quran ni, tak mau. Tuan, kita setiap tahun ada musabaqah tilawah Al-Quran, siaran langsung di televisyen. Tak tahu tahun ni dah ke belum? Tak ada tahun ni? Tak ada lah kot. Dia biasanya berterutan lah, mungkin 2-3 hari macam tu, siaran langsung. Berapa ramai yang tengok siaran langsung tilawah Quran? Itu sabit tilawah Quran ni memang program rasmi lah. Kita kata program rasmi, tiap-tiap tahun ada. Kalau ia bersifat program yang mesti ada tajaan, kalau ada penaja barulah boleh disiarkan, wallahualam. Kita tak katalah tak ada orang, ada je, tapi mungkinlah dia tidaklah setinggi rating program-program yang lain. Beramai. Mungkin boleh ditengok balik rating dia, adakah meningkat atau tidak. Itu hanya bersifat Al-Quran didengar je, dibaca kita dengar, baca dengar. Belum pergi ke atas lagi, iaitu Al-Quran itu didengar dan dilaksanakan apa yang peringatan Allah Ta'ala itu. Wa ma yazidum illa nufura. Tidak ada, tidak apa pun menambahkan bagi mereka, ramai yang lari, tak mau dengar, tak mau ikut petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam surah Al-Isra, Allah sebutkan ada 2 ayat yang hampir sama. Tadi ayat 41 dan ayat 89, walaqad sarrafna fi hadha walaqad sarrafna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal fa aba aktsarun nas. Sungguhnya kami dah sebutkan berulang-ulang kali kepada manusia ni dengan pelbagai misalan. Misalan ni perumpamaan. Ada dalam Al-Quran peringatan Allah datangkan dalam bentuk perumpamaan. Lapiklah sikit orang kata. Bahasa kita ni sindiran. Maknanya kita sebut yang ini, tapi maksud kita yang ini. Tapi kalau dia faham, dia fahamlah. Allah sebut dalam Al-Quran macam-macam ayat yang berbentuk perumpamaan. Contohnya Allah sebut perumpamaan dengan binatang ternakan, ulaika kal an'am, mereka itu ibarat binatang ternakan, balhum adal, bahkan mereka lebih sesat lagi daripada binatang ternakan. Misalnya Allah sebut dalam Al-Quran, innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Aku tidak rasa malu untuk membawa perumpamaan yang berupa nyamuk atau lebih rendah lagi daripada itu. Allah bawa perumpamaan ini tidak lain tidak bukan supaya manusia sedar tentang peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itulah manusia kadang-kadang ada dari kalangan mereka yang jauh menyimpang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedih bila melihat situasi dan keadaan yang demikian, tuan. Peringatan ini ditujukan kepada orang yang mahu istiqamah menurut kebenaran iman dan taat. Sesiapa yang mahu hidayah, hendaklah ia berpegang dengan Al-Quran. Ini kerana sesungguhnya ia memberikan sesuatu kesedaran dan hidayah. Al-Quran inilah merupakan peringatan yang benar-benar nak bagi petunjuk kepada orang yang nak istiqamah berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu, tuan-tuan,
bagaimana penghujung kehidupan kita? Kita tak tahu. Hari ini kita bersyukur, kita diberikan kesempatan Allah Ta'ala, kita dapat bersama-sama sentiasa datang ke masjid, kita dapat bersama-sama sentiasa dapat dengar kuliah, kita dapat bersama-sama dapat sembahyang sunat, baca Quran. Kita syukur. Dalam pada masa yang sama, kita teruskan, kekalkan niat kita untuk istiqamah berada pada landasan ini, supaya ia akan memberikan inspirasi ataupun memberikan jalan kepada orang-orang lain juga dapat mengikuti jalan yang sama sebagaimana jalan kita. Kita tak tahu. Ada orang yang pada awal pertengahan usianya jauh dengan Allah Ta'ala, bergelumang dengan dosa dan maksiat. Hari-hari ada saja dosa dan maksiat yang dilakukan. Tak ada yang dosa yang tak dia buat. Semua dosa yang dia buat. Namun apabila di penghujung usia Allah Ta'ala buka jalan, Allah buka jalan, Allah bagi dia petunjuk, Allah bagi dia hidayah, akhirnya dia mati dalam keadaan berada di husnul khotimah, ataupun dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada tuan-tuan. Okay, kita tengok sekeliling kita, kiri kanan kita, ataupun orang-orang yang kita kenal, yang terkenal dan sebagainya, ada meninggalnya dalam keadaan yang cukup sejuk mata mandang. Sedangkan kita tahu pada pertengahan hidup usianya berbagai-bagai dosa yang dia bergelumang. Kita tak tahu. Apabila kita tak tahu, bukan bermakna apabila orang mengajak kita kepada kebaikan, maka kita tak boleh terima, sebab beralasan bahawa jagalah masing-masing, sebab kita tak tahu pengakhiran kita bila. Tak boleh guna alasan begitu. Kita diberikan ruang untuk berusaha mencari jalan dan petunjuk hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat ini cerita berkenaan dengan Abu Jahal. Apabila turun ayat ini, dia kata, siapa yang nak ikut jalan yang lurus, teruskanlah. Siapa yang tak nak, terpulanglah pada kami. Maknanya, kalau kami nak ikut Nabi, kami ikutlah. Kalau kami tak nak, pulang pada kami lah. Gitu maksudnya. Maknanya dia terus dengan kejahilannya, tidak mahu mengikut petunjuk dan hidayah yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Manakala tiada apa-apa hidayah pada kitab-kitab yang lain, Al-Quran sahaja yang memberi petunjuk dan hidayah. Dalam situasi kita sebagai umat Muhammad ini, Al-Quran saja yang memberi petunjuk. Berapa ramai orang yang diberikan petunjuk dengan asbab Al-Quran. Ramai kisah-kisah yang kita dengar, dia masuk Islam asbab kerana mendengar bacaan Al-Quran. Ada seorang dia kerja, dia cleaner, pembersih, tukang pembersih ni di satu pusat mahatafis lah. Mahatafis yang besar jugalah mahatafis. Dia sebut dia dah kerja, saya ingat dalam belasan tahun dah dia jadi cleaner tu. Dia bukan Islam, tapi dia bekerja sebagai pembersih, tukang cleaner senang ceritanya, bahasa mudahnya. Akhirnya sampai hidayah Allah Ta'ala, walaupun 14 dah belasan tahun dah dia dah bekerja di situ dengan suasana. Bila duduk di mahatafis ini, memang hari-hari lah kita dengar orang baca Quran, hari-hari. Tengok orang ni hafal Quran, tengok orang ni ulang Quran, orang ni tasmih. Tidak masuk lagi suasana dan bi'ah di pusat tahfiz itu. Mungkin dia seronok tengok. Akhirnya Allah Ta'ala bukakan hidayah dia dan dia memeluk agama Islam, walaupun mengambil masa yang lama. Belasan tahun dia bekerja di situ. Hari-hari dia mendengar Al-Quran. Orang yang bukan Islam mendengar bacaan Al-Quran pun boleh terkesan mendapat hidayah, mendapat petunjuk. Mengapa tidak kita yang memang dah beragama Islam, kita tak rasa apa-apa pun bila dengar bacaan Al-Quran? Allahu Akbar. Sayang. Dia belasan tahun duduk dengan suasana mendengar bacaan Al-Quran. Apabila ditanya, kenapa, apa sebab yang membuka hatinya, sebab belasan tahun dah baru dia tergerak masuk Islam.
Dia kata, saya melihat suasana Al-Quran di sekeliling saya. Tugas dia cleaner. Mungkin kita nampak tak berapa nilai lah, apalah, dia takat cuci cleaner je. Tapi apabila dia dapat hidayah, tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang yang hanya tugasnya semata-mata datang membersihkan. Bukan tugasnya datang pergi masjid sembahyang hari-hari, datang kuliah. Walhal sepatutnya begitulah kita lebih lagi, yang kita sentiasa mendengar Al-Quran, sentiasa sembahyang di masjid, sentiasa mendengar kuliah, kita lebih lagi lah diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita inginkan, Allah akan kekalkan istiqamah kita di jalan ini, dengan syarat kita bersungguh-sungguh, tuan-tuan. Az-Zamakhsyari menyebutkan liman syaa minkum adalah badal kepada lil alamin. Sesungguhnya mereka menjadikan badal min kerana orang yang mahu beristiqamah dan menganut Islam merupakan orang yang mengambil faedah dengan Al-Quran. Seolah-olah orang lain tidak dihadapkan dengan pengajaran ini. Namun pada hakikatnya semua orang adalah menjadi sasaran nasihat dan peringatan Al-Quran. Maknanya orang yang betul-betul istiqamah ini yang akan dapat manfaat, faedah daripada Al-Quran. Seolah-olah begitu. Tapi hakikatnya sebenarnya Al-Quran ini boleh bagi manfaat semua orang. Tak kira siapa pun. Hatta yang bukan Islam pun kalau kena jalannya, akan dia dapat hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dapat petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apatah lagi kita yang sememangnya sudah dekat, sudah hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, kalau ada ruang-ruang kita berdakwah kepada orang yang bukan Muslim, gunakanlah ruang yang ada, tuan-tuan. Gunakanlah. Saya ada jiran, bukan jiran rumah, bukan jiran rumah. Di rumah semua Melayu lah. Jiran pejabat. Dia meniaga kedai runcit. Dia bukan Islam, tapi bagus. Hubungan mesra, sembang. Kadang kita jumpa, Haji, tak balik lagi ke? Dia kata, tak balik lah. Dia nak kedai, biasa pukul 6, 6.30 tu dia dah mula ni lah. Dia kata, tak balik lagi, saya ada, apa Haji, ada ceramah ke malam ni? Dia pun tanya, ada ceramah? Saya ada ceramah, saya tak balik lah. Ada sekali tu. Baru-baru ni jugalah, dalam tempoh pasca lepas PKP ni dah mula reda sikit, kita ada belilah barang-barang tu, agih-agihkan kepada orang-orang yang terkesan dengan PKP inilah, kan, untuk bagi sumbangan. So dia teringat dan dia nak menyumbang juga. Akhirnya dia PKP ni bagi, kata, ini apa ni? Saya pun mau sedekah juga. Tuan-tuan bayar. Maknanya dia dah ada dah jalan tu, cuma kita kena lorongkan sikit. Kemahuan tu dah nampak, kita lorong. Nanti Haji bagilah siapa-siapa sedekah lah, siapa-siapa pun. Ini saja saya mau bagi sedekah, dia kata. Walhal bagi kita tak ada apa manfaat pun dari segi dia kalau bukan Islam, dari segi pahala itulah. Tetapi bagi kita, kalau kita melihat dengan mata dakwah, itulah ruang yang kita ada. Pelan-pelan kita, pelan-pelan. InsyaAllah sampai masa, saya pun sentiasa doa lah supaya dia diberikan hidayah dan petunjuk, Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala ayat yang ke-29, dan ini ayat yang terakhir saya rasa, wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Walau bagaimanapun kamu tidak dapat berbuat sesuatu kecuali apabila dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan alam semesta. Ayat ini bermaksud bahawa mereka tidak mampu beristiqamah kecuali dengan kehendak dan masyiah Allah Subhanahu Wa Taala. Masyiah ini tidak diserahkan mutlak kepada manusia untuk ia berkuasa sesuka hati mereka. Oleh itu siapa yang mahu maka boleh memanfaatkan petunjuk Allah Taala. Dia tetap terletak di bawah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Terletak di kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, pernah tak jumpa ataupun apa orang kata,
berkawan ke dengan mana-manalah kawan ke yang mana dia ni mungkin sebelum ni jauh, mungkin dia tak pernah pergi masjid barangkali, contoh kan. Tiba-tiba dia rasa mungkin sampai masanya Allah uji, akhirnya dia berubahlah contohnya. Ya. Kemudian dia datang. Sampai satu masa, ya, tiba-tiba tak nampak lah. Tiba-tiba tak nampak. Kalau tak nampak tu pindah ke mungkin cerita lain lah. Ataupun dia pergi tempat masjid lain lah. Contoh. Tapi tak ada, kat sana pun tak ada, tak sini pun. Pernah tak tuan-tuan? Nah. Kita tengok. Kadang-kadang kita fikir apa silap. Baguslah dia ni, dia nak istiqomah kan, hari-hari datang masjid. Kita fikir pasal ni dia dah datang masjid, baguslah, patut Allah bagi lorong ni. Tapi subuh pun datang, maghrib pun datang, tiba tak ada. Baik, kenapa jadi begitu? Kerana barangkali niat kita berubah itu bukan kerana Allah Ta'ala. Barangkali kita berubah itu niatnya bukan kerana Allah Ta'ala, tapi berubah itu kerana harap-harap bila aku dapat sentiasa pergi ke masjid ni, Allah bagilah apa-apalah kan. Begitu. Sedangkan bukan Allah mengharapkan pada kita, bukan Allah mengharap kamu datanglah ke masjid, tolonglah datang. Macam pengetua atau guru besar mengharapkan anak murid datang kan. Kamu datanglah sekolah. Tanpa murid-murid, siapalah guru? Contoh gitulah. Maknanya kalau murid tak datang, apa dia mau nak nikah? Nak ngajar apa? Tapi Allah bukan begitu. Maknanya kita ni, kalau aku buat baik, Allah mesti bagi apa-apa pada aku. Seolah apabila kita rasa tak ada apa-apa yang Allah tak bantu kita, maka itu dia akan menyebabkan dia jauh daripada Allah Ta'ala. Ada biasa berlaku. Makin kita kata, pasal apa? Dia dah bagus kan datang, kenapa? Eloknya dah istiqamah kekal lah, tapi kenapa ni? Kita semak balik, kenapa dia sembahyang, kenapa niat dia datang masjid, kenapa niatnya hadir majlis ilmu? Mungkin bukan kerana Allah Ta'ala. Apabila bukan kerana Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala pun bukan atas kehendaknya. Kita sendiri yang niat buat sesuatu bukan kerana Allah Ta'ala. Itu sebab itu ia bukanlah mutlak kepada kita. Aku nak baik, aku datanglah masjid hari-hari. Allah akan nilai juga apa yang kita lakukan, tuan. Manakala yang tidak mahu boleh terus sesat. Segala-galanya terserah kepada kehendak Allah, Tuhan manusia, jin dan Tuhan sekalian alam. Kita beriman dengan Allah dan apa jua kehendaknya. Tidak ada seorang pun berkuasa kecuali dengan kuasa yang diberikan dan dibekalkan Allah, sama ada untuk berbuat sejajar dengan keimanan ataupun kekufuran dan kejahatan. Mudah ceritanya, Allah Ta'ala dah bagi kita Al-Quran, panduan di hadapan mata kita. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala bagi pintu-pintu hidayah. Apa pintu-pintu hidayah? Banyak. Masjid, kawan-kawan kita yang baik, jiran-jiran yang baik, itu semua pintu-pintu hidayah nak membawa kita ke jalan Allah Ta'ala, Al-Quran dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, pintu-pintu kejahatan pun ada juga di hadapan mata kita. Sebab itu Allah datangkan selain daripada itu ialah akal yang bertindak dengan berpandukan wahyu dan Al-Quran. Kita meletakkan pertimbangan di situ. Kalau kita ada keinginan dan kena gayanya, maka betul lah. Ada keinginan, kita berusaha, tapi usahanya tak kena, gayanya tak kena, tak dapat hasil juga. Kita nak buka screwdriver ke, screw lah apa-apa, nut ke. Kita berusaha buka, betul, dah berusaha. Kemudian kita guna alatan, betul, tapi alatannya tak kena. Contohnya, patutnya kena pakai screwdriver yang mata Philip, kita pakai mata
yang biasa. Sepatutnya kita pakai spana berapa? Saiz. Dia kata saiz kan. Saiz kecil dah tak kena, saiz besar pun tak kena. Jadi kena yang saiz, barulah hasilnya itu berjaya. Maknanya kita nak berusaha berubah menuju jalan Allah Ta'ala, kita ada usaha. Okey, betul. Dan usaha itu kena betul, kena gayanya betul usaha itu. Kalau usahanya itu betul, gayanya betul, Allah akan bagi petunjuk hidayah dan pasti akan dapat hasil yang sepatutnya. Okey. Ini bererti Allah memang membekalkan manusia dengan kemampuan untuk membuat pilihan. Dalam ayat lain dalam Al-Quran terdapat ayat yang menolak konsep paksaan. Kita ni bukan Qadariyah dan kita bukan Jabariyah. Maknanya kita bukan yang semuanya Allah Ta'ala yang tentukan, dan kita juga bukan semuanya manusia yang tentukan. Tidak. Kita atas kehendak Allah Ta'ala, namun ada ruang usaha dari kalangan manusia. Kita berusaha kena dengan kehendak Allah Ta'ala, maka insya-Allah Allah akan perkenankan laluan dan jalan kita. Ya, itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaat. Kita dapat menamatkan surah At-Takwir pada malam ini. Semoga Allah Ta'ala memberi manfaat. Kita ada berapa surah? Surah Naba, surah apa ni, An-Nazi'at, surah Abasa dan Takwir. Ada 4 surah. Berapa tahun tu? 3 tahun dah. Lama dah. Saya pun tak tahu berapa tahun dah ya. Nak ngabis juz amma ni berapa surah lagi, wallahualam. Sama ada ya kitab ni yang khatam atau tuan-tuan khatam daripada kitab, wallah. Ya, kita doalah moga diberi kesempatan. Kita pun dah dapat 2 kali sebulan lah kuliah ni, insya-Allah, mudah-mudahan. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mar'uma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawtal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan sunatul asr. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.